Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Right, untuk video kali ini kita teruskan kepada subtopik yang kedua dalam chapter 2, chapter 2 pressure. So dalam pembelajaran yang lepas, kalau belum tengok lagi 2.1 boleh tengok dekat playlist playlist fizik tingkatan 5 KSSM. Ada dekat situ saya dah senaraikan video-video bermula daripada chapter 1 lagi. Okay, so untuk hari ni delay pula lah pen saya. Okay, kita akan bincangkan 2.2 tekanan atmosfera. Seperti dalam perbincangan yang lepas-lepas, kita akan mulakan dengan melihat learning objektif dulu. Pertama, awak mesti boleh define atau memberikan maksud ataupun reason kenapa wujudnya or how atmospheric pressure exists. Okay, macam mana tekanan atmosfera boleh terhasil. Kedua, kita akan mengkaji nilai tekanan atmosfera, nilai tekanan atmosfera untuk bumi. Okay, untuk bumi, nilai-nilai dia ada banyak nilai dia, mengikut unit-unit yang tertentu. Kemudian kita berkenalan juga dengan dua jenis barometer, 14 barometer dengan aneroid barometer secara ringkas. Dan akhirnya kita mestilah boleh menyelesaikan beberapa masalah berkaitan dengan tekanan atmosfera. First thing first adalah berkenalan dengan apakah itu tekanan atmosfera. Dalam video Zahin, dalam video yang lepas, dalam 2.1 saya dah introkan dah sedikit apakah itu tekanan atmosfera. Sebab dalam 2.1 walaupun tajuknya pressure in liquid, tapi ada diterangkan ataupun saya ada terangkan kenapa kita kena tambah tekanan atmosfera kepada tekanan cecair apabila mencari actual pressure. So, atmospheric pressure is the pressure. Ia adalah satu jenis tekanan disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh berat lapisan udara yang berada di atas permukaan bumi. Okey, seperti yang saya jelaskan pada awak. Okey, katalah ini bumi. Allahu akbar. Maaf pen saya ni suka buat perangai. Lately ni dia kurang responsif. Saya pun kurang faham juga kenapa kan. Kalau ni bumi, katalah ini adalah bumi, bumi kita dikelilingi ataupun dilitupi oleh satu lapisan yang namanya lapisan atmosfera. Kenapa special bumi ni dan sesuai untuk benda hidup adalah kerana wujudnya lapisan atmosfera yang menampung atau mengurung udara di sekitar kawasan bumi. Udara tersebut adalah oksigen dan udara-udara lain, gas-gas lain maksud saya, gas-gas lain yang sesuai untuk kegunaan benda hidup. Okey. So, apa signifikannya apabila wujudnya tekanan lapisan atmosfera? Katalah ni udara yang berada di keliling bumi. Okay, kalau di tingkatan 1 awak belajar air has mass, udara ada jisim, maka udara juga mempunyai berat. Udara juga mempunyai berat. So disebabkan udara mempunyai berat, beratnya sentiasa bertindak ke pusat bumi. So semua udara itu mempunyai berat dan beratnya bertindak ke pusat bumi sekaligus menekan permukaan bumi. So berat udara yang menekan permukaan bumi tersebut dikenali sebagai tekanan atmosfera. Okey. So semua objek yang berada di dalam permukaan bumi akan terkena tekanan atmosfera. Okey. Boleh tak saya nak ambil masa sekejap untuk saya betulkan saya punya sensitivity pen saya ni. Sekejap ya. 1 minit. Okey, lepas tu buka slide balik. Kita tengok okey ke tak okey.
Okay. Hopefully okay lah. Okay, masa okay tu. Okay, now kita pergi ke learning objective yang kedua. Tadi kita dah define apakah itu tekanan atmosfera. Ia adalah disebabkan ia adalah suatu tekanan yang disebabkan oleh berat udara atau lapisan udara yang berada di permukaan bumi. Udara tu tekan permukaan bumi, namanya tekanan atmosfera. Now kita pergi yang nombor 2, ada berkenaan dengan nilai-nilai tekanan atmosfera mengikut unit masing-masing. Nanti kita tengok unit dia. So, salah satu cara untuk mengukur tekanan atmosfera adalah dengan menggunakan mercury barometer. Ini namanya mercury barometer. Macam mana setup dia? Dengar saya cerita betul-betul. Kita ada satu glass tube yang kita isikan penuh dengan mercury. Okey, namanya mercury barometer kerana cecair yang kita gunakan dalam barometer ni adalah cecair mercury. Okey, mercury. So kita isi penuh. Kemudian kita terlangkupkan dan masukkan ke dalam satu bowl atau bekas lain yang juga mempunyai mercury di dalamnya. So the lid is bring into the bowl. Okay, bring into the bowl upside down. So dia punya bukaan dia sekarang berada di bawah di dalam mercury. Okay. So first kita isi penuh. Kita isi penuh. Tak ada ruangan apa-apa sekalipun. Okay. After the lid is being removed, selepas kita remove bukaan tadi, remove, nampak dekat bawah ni dah tak ada penutup. Okay. So kita bawa masuk dia, kita buka penutup tersebut. Some of the mercury in the column, in the glass tube will be flowing out. Dia akan keluar masuk dalam bowl. Okay. So cerita dia, kita isi penuh dalam glass tube, kita tutup dengan lid. Bila dah penuh, tutup dengan lid, kita akan terlangkupkan masuk dalam bowl. Once we remove the lid, the mercury will come out into the bowl. Tapi not all of them. Bukannya dia turun semua sekali keluar sampai kosong dekat dalam glass tube tu. No, not that way. But apabila kita lepaskan, maka after some time will manage to measure this length. Kita dapat ukur bahawa mercury yang tertinggal di dalam glass tube daripada permukaan, dengar, daripada permukaan sampailah ke aras mercury dalam bowl. Bila kita ukur to all places, kita akan dapat 760 mm. Kita akan dapat nilai 760 mm, ataupun kalau dalam sentimeter 76 cm. Okey, panjangnya 76 cm atau 760 mm. Disebabkan cecair yang kita gunakan ni adalah bernama mercury, Muhammad, nama mercury, maka 700 ataupun tekanan yang kita sedang ukur ini kita namakan sebagai 700 mm mercury atau 76 cm mercury. Kenapa ada tambahan mercury kat sini? Kerana cecair yang kita gunakan adalah cecair mercury. So salah satu daripada nilai tekanan atmosfera adalah 760 mm mercury. So mesti ada dalam kepala awak, our earth atmospheric pressure equals to 760 mm mercury or 76 cm mercury. Antara dua ni lah, 760 mm mercury atau 76 cm mercury. Antara dua ni samalah nilai dia, satu dalam mm, satu lagi dalam cm. Yang ini yang pertama saya tulis ni. Yang pertama, nilai tekanan atmosfera. Nilai 760 mm mercury ni boleh juga kita tukar, atau certain soalan minta kita tukar dalam unit asal tekanan.
yang paling famous yang awak pernah dengar adalah dalam unit Pascal. So nak tukar daripada 760 mm merkuri kepada Pascal, ini adalah jalan-jalan kiranya. Jalan kira je. So kita akan guna balik tekanan sama dengan rho GH. So rho adalah density merkuri. This is the density merkuri. Saya labelkan. Kemudian 9.81 adalah nilai G, gravitational acceleration of the earth. And last but not least is H. Apakah H? H adalah ketinggian turus merkuri di dalam glass tube. Okay, this is the value of H. But then the value of H must be in meter. In meter. Mesti dalam meter. So 760 mm. Macam mana nak tukar pergi meter? Ada dekat kalkulator awak. Awak tekan 760 shift 5. Okay. Tak sure awak nampak ke tak? Harap boleh nampak. 760 shift 5. Dia akan keluar 760 M. Itu maksudnya mili. Tekan sama dengan akan keluar 076. Okey, tekan kalkulator 076 darab dengan rho dia, darab dengan G dia, maka dapatlah awak 101,396 Pascal. So ini adalah tekanan, nilai tekanan nombor 2. Nilainya sama, unitnya lain. Unit sahaja yang berbeza. So depends kepada soalan, sama ada soalan minta dalam Pascal ke dalam sentimeter atau milimeter merkuri. Okay, nanti kita tengok contoh. Ada contoh yang nak unit yang berlainan. Okay, datanglah kita kepada learning objektif yang ketiga. Ketiga adalah berkenaan dengan alat pengukur untuk tekanan atmosfera. Ada dua dekat sini. Pertama adalah 14 barometer. Yang awak tengok ni adalah 14 barometer. Okay, so 14 barometer gunanya untuk mengukur tekanan atmosfera. Okay, dan accuracy-nya sangat tinggi. High degree of accuracy. Ketepatan yang tinggi. Okay, panjangnya lebih kurang 1 meter. This instrument is usually measured atmospheric pressure at meteorological centers. Kalau dekat Lenggong ni tak ada, dekat Kuala Kangsar ada kan, Jabatan Meteorologi tu yang tepi jalan tu, ada 14 barometer. Fungsinya apa? Kalau soalan tanya fungsi 14 barometer adalah mengukur tekanan atmosfera. Kalau awak tulis tekanan gas tak betul. Tulis tekanan saja tak betul. 14 barometer tekanan atmosfera. Satu lagi jenis adalah aneroid barometer. Fungsinya apa? Fungsinya sama juga, mengukur tekanan atmosfera, tapi pada mekanisme yang sedikit berbeza. Okey, sedikit berbeza. Kita tengok bahagian ni, semi vacuum metal box ni. Semi vacuum metal box ni volumenya akan berubah. Ni secara ringkas ya. Okey, volumenya akan berubah. Dengan berubahnya volume semi vacuum metal box ni berdasarkan nilai tekanan atmosfera di sesuatu tempat, maka jarum ini juga akan berubah kedudukan, akan deflect. Okey, lagi besar perubahan volume yang berlaku, lagi banyak deflection yang terhasil di kawasan needle, atau needle akan deflect lebih lah. Itu sahaja. Tapi masalahnya, okey, kedua-dua ni bukan masalah lah. Kedua-dua alat pengukur tekanan atmosfera ni ada pro and cons. Kita tengok apa pro and cons dia. 14 barometer, okey, 14 barometer bersaiz besar dan tidak portable. Maksudnya tak boleh bawa pergi merata-rata lah. Not portable. Tak boleh bawa pergi merata-rata tempat. Beza dengan aneroid barometer, lebih kecil dan lebih mudah alih. Boleh bawa pergi merata-rata lah. Kalau rasa nak ukur betul ke tekanan atmosfera di tempat tinggi atau altitude tinggi,
nilai tekanan atmosfera jauh lebih rendah. So boleh bawa aneroid barometer tu masa hiking ke, kan, masa hiking atau masa pergi ke laut ataupun kawasan tanah yang rendah daripada aras laut, boleh bawa. Okey, itu tidak berlaku kepada 14 barometer. 14 barometer walaupun accuracy-nya tinggi, higher accuracy, tapi it takes a longer time to give reading. Okey, walaupun ketepatannya sangatlah tinggi, sehingga 0.1 mm merkuri. 0.1 maksudnya kenaikan dia, setiap kenaikan tu adalah 0.1, boleh baca sehingga 0.1 perubahan dia, tapi mengambil masa yang lama untuk memberi bacaan. Okey, sebaliknya vice versa untuk aneroid barometer, it gives a direct reading, bacaan terus. Maksudnya kita pergi tempat tu terus dia bagi bacaan dengan kadar yang lebih pantas, tetapi accuracy-nya pula rendah. Maksudnya boleh baca pada sensitivity 1 mm merkuri sahaja. Maksudnya dia naik macam ni. Kalau 76, lepas tu naik 77, 78, 79. Dia tak boleh ukur 76.5, 76.7, tak boleh. Okay, dia naik satu. So it have a lower accuracy, but it give direct reading yang lebih cepat. So ini pro and cons perbandingan antara 14 barometer dan aneroid barometer. Saya rasa awak boleh baca dan insyaAllah boleh hafal. Benda ni simple. Okay, so saya perkenalkan pada awak tadi dua unit. Yang pertama iaitu Pascal dan juga milimeter merkuri. Apa beza dua-dua ni? Unit sahaja. Dua-dua ni adalah unit untuk tekanan atmosfera. Tapi Pascal adalah unit SI. Kalau soalan minta leave your answer in SI unit, itu bermaksud soalan secara tidak langsung minta awak tukar jawapan awak ke dalam unit Pascal. Okey, ni contoh dia. Right, milimeter merkuri pula biasanya kita ukur dalam atau guna dalam, aplikasikan dalam bidang perubatan, meteorologi, penerbangan dan juga sains. Contohnya adalah blood pressure 120 palang 80 tu adalah berada dalam unit milimeter merkuri. Ni contoh aplikasinya. Yang awak pergi ukur tekanan darah tu, doktor baca 140 palang 90, diastolik dengan sistolik tu, itu adalah contoh tekanan yang berada dalam unit milimeter merkuri. Okey, dua tu saya dah intro tadi. Ada lagi dua. Yang ketiga adalah meter water, meter H2O. Meter H2O ni seperti nama H2O ni, ini biasanya digunakan untuk tekanan di dalam laut ataupun di dalam water reservoir and dam, dalam kawasan takungan air ataupun empangan. Biasanya macam tu. Okey, contoh dekat sini 150 meter air. Ni unit tekanan untuk Bakun Dam. Yang terakhir adalah unit yang paling kecil iaitu millibar. Okey, millibar ataupun unit ditulis dalam bentuk M-bar. Okey, biasanya kita guna dalam meteorologi dan bersamaan dengan hektopascal. Okey, 1 millibar sama dengan 1 hektopascal. Saya tak sure awak punya ni ada tak hekto? Tak ada. Femto je ada. Femto, pico, nano. Okey, tak apa. So saya tak rasa yang hujung ni sangat signifikan. Sebab dalam example pun nanti tak ada jumpa pasal millibar ni. Namun begitu, it is good addition for your knowledge. Nilai atmospheric pressure adalah 1013 M-bar. Okay, 1013 ni sama dengan nilai tekanan atmosfera 760 mm merkuri. Sama nilai dia. Okay, unit saja berbeza. Alright, tanpa buang masa, kita cuba selesaikan soalan. Pertama, the blood pressure reading of a patient is 160
palang slash 100. What is the pressure 160 mm mercury in Pascal? So yang baca tekanan darah ni, yang 160 tu dekat sini ya. 160 mm mercury dalam Pascal. Okey, macam mana nak tukar pergi Pascal? Gunalah formula pressure P sama dengan rho G H. Ingat 160 mm ni adalah ketinggian turus merkuri daripada permukaan atas kepada permukaan bowl tu. Okey, panjang dia tu sekarang ni 160. So kita nak tahu dia dalam unit Pascal berapa. So kita masukkan dalam formula P sama dengan rho GH. Okey, so P sama dengan density merkuri 1.36 darab 10 kuasa 4. Okey, darab dengan G 9.81. Darab dengan H, ketinggian turus merkuri. Ingat, ketinggian ni 160 mm ni mesti ditukar dalam meter. 160 darab dengan 10 kuasa negatif 3. Macam mana saya boleh tahu 10 kuasa negatif 3? Boleh tekan dekat kalkulator awak. Kalau tak ingat mili mili tu dekat nombor 5. So untuk keluarkan nilai mili, awak tak boleh tekan shift mili. Lepas tu sama dengan macam ni shift 5 akan dapat M macam tu. Lepas tu awak tekan sama dengan, tak keluar nilai dia, keluar syntax error. Awak kena nyatakan berapa mili awak nak. So untuk tahu nilai mili berapa, tekan nombor 1. Barulah tekan shift 5. So keluar 1 mili. Okey, 1 mili tekan sama dengan. Tu dia nilai dia. 10 kuasa negatif 3. Ganti kat situ. For the sake of jalan kira sahaja, untuk masukkan dia dalam jalan kira mili. Ingat tukar dia pergi meter. So tekanlah kalkulator sahaja dekat sini. Hati-hati bila ada kurungan, letak kurungan supaya kalkulator awak mengira dengan susunan yang betul, operasi yang betul. Okay, you should get your final answer 2.13 times 10 to the power of 4 Pascal. Okay, selesai. Untuk example nombor 1, macam mana nak tukar milimeter merkuri kepada Pascal? Jawapan dia guna rho GH. H tu adalah merujuk kepada nilai pressure tu, tukar ke dalam meter. Nombor 2, the maximum pressure that a wall at the seaside can withstand is 3.6 to the power 10 to the power of 5 Pascal. Nilai tekanan paling besar yang mampu ditahan adalah banyak ni. This is pressure P. What is this maximum pressure in meter water? So nak tukar daripada Pascal pergi water pula. So water ni biasa kita ukur dari segi kedalaman, berapa meter water. Betul. So kita nak ukur kedalaman, maksudnya we are referring to H value. Kita akan guna formula yang sama, rho G H, but now kita mencari H. So bila H kita letakkan sebagai perkara rumus, maka formula kita bertukar kepada P sama P bahagi dengan rho G. Okay, saya buat ke kanan, awak buat bawah. Saya buat ke kanan, nak jimat ruang di bawah. Okay, so nilai pressure yang sudah pun berada dalam Pascal, kita gantikan saja 3.6 darab 10 kuasa 5 bahagi dengan density of the mercury, density of water, bukan density mercury 1 darab 10 kuasa 3 density mercury darab dengan G 9.81. Maka nilai H yang kita dapat adalah 36.7 meter water, meter H2O. Okay, so setakat 2 example ni saya nak simplifykan macam ni. Lepas awak dah dapat ni, kita simplify macam ni. Daripada milimeter merkuri,
pergi ke Pascal, guna rho GH, cari nilai P, ganti nilai H. Awak ganti nilai H, awak akan dapat P. Tapi daripada Pascal yang awak dapat jawapan ni kan, Pascal, kalau Pascal nak tukar pergi water, guna rho GH juga, tapi cari H value. Ganti P tapi cari H value. Macam itulah flow dia. Sebab tu yang ni example nombor 2, yang ini example nombor 1. Okey, soalan dalam susunan supaya awak nampak flow dia. Daripada milimeter merkuri pergi Pascal buat apa? Daripada Pascal pergi meter water buat apa? Okey, that is the purpose here. Kenapa dalam susunan macam ni? Itu awak kena grab. Okey. Effects of atmospheric pressure at high altitude and extreme depth under the surface of water. Yang ni saya tak nak cerita lanjut, secara ringkas je. Saya bagi secara ringkas. Yang ni awak boleh baca dalam buku teks lah. Ini baca, saya rasa awak boleh faham lah. So tekanan atmosfera di tempat tinggi adalah tekanan tersebut akan menjadi rendah. Di tempat tinggi tekanan akan jadi rendah. Di tempat yang rendah tekanan akan jadi tinggi. Dekat bawah ni sebab udara banyak, kawasan yang rendah udara banyak, maka tekanan atmosfera 76 cm merkuri. Bila pergi tempat tinggi, contohnya pergi mountain ataupun naik kapal terbang, okey, maka tekanan atmosfera akan jadi kurang. Tekanan atmosfera akan jadi kurang. So kenapa ataupun apakah kesan apabila awak berada di tempat yang tinggi dengan tekanan yang rendah? Ada banyak dekat sini lah. Antaranya di tempat tinggi udara menjadi nipis, jumlah oksigen adalah rendah. Jadi kesan kepada manusia suka bernafas, oksigen yang masuk dalam badan sikit, metabolisme menjadi tinggi, kurang selera makan, dehydration, kurang air, dan tidak boleh berfikir dengan baik, inability to think clearly. Ini antara kesan-kesan, bukan sindrom lah, kesan-kesan bila berada di tempat tinggi. Kenapa tak boleh berfikir dengan baik? Sebab oksigen sebab oksigen tak banyak masuk dalam badan. Ada kebolehan kita untuk membuat keputusan atau berfikir terjejas. Bukan tak boleh fikir langsung, terjejas. Okey. Kemudian berada di tempat yang dalam, berada di dalam kedalaman yang dalam lah. Tempat yang dalam, tekanan juga tinggi. Bila kita makin lama makin turun di permukaan di kawasan dasar laut, maka antara kesannya adalah tekanan menjadi tinggi. Kan, bila kita masuk lebih banyak kedalaman, lagi tinggi tekanan. Dan bukan setakat kita terkena kepada tekanan air sahaja, kita juga turut terkena tekanan atmosfera. So double. Dan kesan-kesannya adalah tisu badan menyerap nitrogen gas. Apa kesannya? So apabila tisu badan menyerap nitrogen gas, nitrogen itu terus masuk ke dalam salur darah, menyebabkan kita juga mengalami kesan not able to think clearly. Kita tak boleh berfikir dengan jelas, dengan baik. And formation of nitrogen bubbles in the tissue or blood vessel if pressure is reduced too rapidly. So kalau kita tekanan tu, kita terus turun dengan keadaan yang laju. Maksudnya kita diver, kalau awak diver, awak pakai suit dan awak descend, turun sampai ke dasar tu dengan keadaan yang laju, maka wujudnya nitrogen bubbles dalam tisu badan awak atau dalam salur darah awak, which is not good. Kesannya saya tak pasti sebab saya tak buat medical. Saya rasa kesan dari segi itulah kesihatan awak. Okey, yang ni boleh baca lebih lanjut dalam buku teks. Saya cerita lebih ringkas sahaja ya. Alright, kita tamatkan video ni dengan dua soalan. Soalan 2 dan soalan 3. Dalam formative practice ada berapa soalan? Ada 3 soalan kot. Saya buat 2 dengan 3 je. Soalan 1 definition. Okey, kita pergi soalan 2. The height of mercury column in a barometer is 756 mm
merkuri. Ni dia bagi dalam milimeter merkuri. Calculate the atmospheric pressure at that time in Pascal. Okey, soalan minta tukar kepada Pascal. Ingat, mula-mula daripada milimeter merkuri pergi Pascal buat apa? Guna P sama dengan rho G H. Kita cari P, kita ganti H. So masukkan density of mercury darab dengan G darab dengan 756 darab 10 kuasa negatif 3. Ingat, dekat sini mesti tukar dalam meter. Tolong tukar dalam meter. Boleh pause dulu sementara awak nak kira. Pause video ni, kira-kira, lepas tu tengok jawapan. So jawapan yang sepatutnya awak dapat adalah 100,862 Pascal. Kalau soalan minta dalam standard form, tukarlah ke dalam standard form. Ini untuk nombor 2. Seterusnya yang terakhir, what is the actual pressure at a depth of 125 meter in a dam? State your answer in meter water and Pascal. So mesti dalam 2 unit lah, meter water dan juga Pascal. Meter water saya rasa awak boleh buat sendiri kot. Saya nak tunjuk dalam Pascal saja. Boleh ke? Okey. So yang ini pada kedalaman 125 meter. 125 meter dalam dam. Tu dekat sini kita boleh ukur pressure in liquid. Okay, pressure in liquid berdasarkan formula P sama dengan rho G H. Okay, kita akan dapat dalam Pascal. Okay, kita dapat dalam Pascal. Sekejap Okay, dalam Pascal. Lepas tu tukar pergi meter water. Alright. So density kat sini, density sama dengan berapa density liquid? Sebelum tu saya tulis dulu P actual sama dengan rho GH tambah dengan P ATM ya. Jangan lupa kejap lagi kita kena tambah P ATM. Okay, density of water. Density of water 1000 darab dengan G 9.81 darab dengan H 125. Okay, bila kita buat macam ni, sebenarnya kita sedang mengira dalam unit Pascal. Dalam unit Pascal. So akan dapat 1226250. Okay, Pascal. Dalam unit Pascal. So kalau soalan minta dalam unit Pascal, actual P actual will be 1226250 plus P ATM. Berapa P ATM? Berapa P ATM dalam unit ATM? Kita check balik. Saya pun tak ingat, takut silap nilai dia. Mana dia? Mana dia? Bukan dalam nota. Okey ni. 101396. Okey, 101. Betul ke ni? 3. Okey, betul. 396. Okey. 101396. So tambahkan dua-dua ni, tekan kalkulator. 122 6250 tambah 101 396. Maka dapatlah jawapan 1327 646
Pascal. Okey, yang ni jawapan akhir dalam unit Pascal. Soalan minta dua satu dalam Pascal, satu lagi dalam meter water. Macam mana meter water nak tukar pergi macam mana Pascal nak tukar pergi meter water? Pakai balik formula rho GH, tapi now kena cari H. Carilah H dia. H sama dengan P bahagi dengan rho G. Okay, now kita akan pakai pressure dekat atas ni 1, 3, 2, 7, 6, 4, 6 bahagi dengan density berapa? 1000 darab dengan 9.81. Tak muat saya nak tulis, tapi awak boleh tekan calculator lah untuk dapatkan nilai ni. Bahagi dengan 1000 9.81. Okey. Saya dapat 100 H. Allah, tak muat 135 meter H2O. Okey. Saya rasa macam ni lah jawapan dia. Jadi kalau ada apa-apa soalan ataupun ada kesalahan dari segi jalan kira, bolehlah awak bertanya di bawah ruangan komen, atau boleh bertanya di Instagram saya. Okey, Instagram saya dekat lower third tu yang tengah bergerak bawah ni. Boleh PM saya dekat IG untuk kepastian. Kalaulah ada kesalahan kat sini ataupun sebarang pertanyaan, boleh hubungi saya di alamat IG berikut. Okey. So I guess that's it untuk atmospheric pressure. Jumpa lagi dalam video yang akan datang untuk tekanan gas 2.3. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.